Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelum kita baca hadis, kita lihat hadis yang lain sebelum, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Wasaya. Hadis an Amr ibnul Haris khatani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhi Juwairiyah bintil Harith qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda wa silahahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Daripada Amr bin Harith merupakan biras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia saudara kepada Juwairiyah bintil Harith. Nabi, isteri Nabi salah seorangnya nama Juwairiyah bintil Harith. Seperti mana yang kita tahu, Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith merupakan isteri Nabi yang cantik lah. Dan Aisyah pada hari pertama melihat Juwairiyah pun duk sangka mungkin dia kahwin dengan Nabi, lawa dia ni. Jadi dia cantik Juwairiyah ni. Juwairiyah bintil Harith, dia ada abang dia yang bernama Amr bin Harith bin Abi Dharir. Dia riwayat, kata dia, ma taraka Rasulullah inda mautihi dirhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan semasa mautnya Nabi, yakni meninggalnya Nabi, dirham. Nabi tak tinggalkan dirham. Dirham mata wang lah, wala dinar, tidak juga dinar. Dirham dan dinar, sekarang bila sebut dirham, dinar, orang suka sangka dirham dengan dinar ni Nabi yang buat. Sebenarnya bukan Nabi yang buat. Nabi mai tu dirham dan dinar dah ada lah dalam masyarakat Arab. Mereka guna daripada sama ada kerajaan-kerajaan yang terbentuk, yang ataupun wang, mata wang Parsi, mata wang Rom, dan bukan Nabi yang cetak dirham dengan dinar. Dirham dengan dinar kita kadang-kadang tak tahu. Kita ingat macam rial, kita ingat mata wang Saudi kan. Rial ini saya ingat dia asal daripada perkataan Spain, dia Spanyol. Dan kita pergi ke Spain, kita akan tengok ada, hatta pada zaman dulu lagi mereka ada tempat khas mencetak mata wang, mencetak mata wang. Okey. Nabi mati, Nabi tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, wala abdan, Nabi tidak meninggalkan hamba, wala amatan, Nabi tidak meninggalkan amah. Amah ni hamba perempuan. Kerana dulu slaves dianggap sebagai salah satu daripada harta lah. Kerana orang beli hamba ni, pergi ke pasar beli hamba ataupun beli daripada orang lain hamba.
Seperti mana yang kita bagi tahu bahawasanya Islam dia telah menghalang perhambaan, tetapi satu pintu yang Islam tak tutup, iaitu peperangan. Nabi ada hamba, sebahagian riwayat kata banyak sampai 20 hamba. Tapi menunjukkan bila dia kata Nabi meninggal dalam keadaan Nabi tak ada hamba, artinya sama ada hamba-hamba itu mati dalam hayat Nabi ataupun hamba-hamba itu telah Nabi bebaskan, telah Nabi SAW bebaskan. Dan dalam dunia Islam lebih smooth dia punya movement, gerakan membebaskan hamba ini daripada apa yang kita lihat berlaku di Amerika, yang mana membabitkan pembunuhan Abraham Lincoln, dan masa yang panjang yang diambil oleh William Wilberforce dalam nak membebaskan hamba di UK, sehingga nak luluskan parlimen, kerana orang semua ada kepentingan. Toki-toki hamba ni orang politik, orang politik, kerana mereka berdagang kopi, berdagang macam-macam, kerja di ladang. Bila Islam datang, Islam ambil masa tutup semua pintu hamba kecuali peperangan, kerana orang tawanan Islam dijadikan hamba. Dan Nabi ada orang hamba yang juga digauli seperti Maryah Qibtiyah, Raihanah, dan merupakan hamba-hamba wanita yang mana Nabi SAW, dan kita tahu anak Nabi Ibrahim daripada hamba, iaitu Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah, hamba ni, bila kata hamba perempuan ni, dia tak kahwin lah. Kalau kahwin jadi isteri, dia kontrak tu kontrak hamba. Anak tuan bertanggungjawab, tuan bertanggungjawab, bin tuan dia maula, anak dia. Kemudian kita tengok dalam dunia Islam tak ada, semua banyak galakkan bebaskan hamba, kecuali satu pintu, tapi pintu galakkan bebas begitu banyak. Ini jadi satu isu yang ditulis, kita akan pergi dalam internet dan seumpamanya, orang akan accuse, tuduh Islam ni satu agama yang tak adil kerana membenarkan hamba. Dalam Quran ada auma malakat aimanu, tapi kita kena tahu dalam sejarah Islam tamatkan awal hamba. Ketika barat masih lagi ada hamba. Ketika Parlimen British, William Wilberforce berjuang untuk menghapuskan hamba, Islam, dunia Islam dah tamatkan perhambaan. Ketika Abraham Lincoln suffer, menderita disebabkan nak menghadapi sistem perhambaan yang berlaku di Amerika, dunia Islam telah pun menghapuskan hamba. Pasal hamba ni dia di ekonomi. Bila satu orang mati banyak hamba, kaya lah dia. Dia kaya. Nabi mati, tak ada hamba perempuan, tak ada hamba lelaki. Wala syai'an, tidak ada sesuatu. Nabi tak tinggal sesuatu. Illa baglatahul bayda, melainkan bagal Nabi yang warna putih. Bagal ni dia gabungan anak kuda campur dengan kaldai. Sebab tu kadang-kadang orang Melayu kata hang ni barai betul. Barai ni bukan barai, bagal. Bagal ialah binatang yang mana hasil gabungan kuda dan kaldai. Jadi dia besar sikit pada kaldai, kecil sikit pada kuda. Orang-orang yang dianggap standard zaman dulu, dia tak naik kaldai. Dia tak naik juga bagal, dia pun naik kuda. Tapi Nabi ada bagal, tapi naik bagal. Kira macam orang besar lah, jutawan, dia biasanya tak naik kancil lah, macam tu lah kan. Kancil ni elok lah juga kan, tak naik Honda Kapcai macam tu lah. Kira kaldai ni lebih kurang macam tu lah. Kecuali Nabi mati, masih ada lagi Nabi wafat, bagal Nabi yang warna putih. Wasilahahu, dan silah, senjata Nabi, yakni Nabi perang. Wa ardan ja'alaha sadaqah, dan harta yang Nabi jadikan dia sedekah, iaitu tanah di Fadak. Tanah di Fadak ialah peruntukan untuk Nabi, hasil daripada peperangan Khaybar. Tanah ini jadi isu sebab Syiah klaim kata tanah ni hak Fatimah, Abu Bakar rampas.
Dan dalam sejarah Fatimah ada pergi minta benda ni kepada Abu Bakar, tanah Fadak. Tapi Abu Bakar kata tanah ni tak boleh, sebab Nabi ni mati tidak meninggalkan apa-apa melainkan ilmu. Jadi kalau bagi, jadi mungkin ada sedikit salah faham antara Fatimah dan Abu Bakar. Taklah serius, Syiah besarkan isu tu. Fatimah rasa macam dia ada hak di Fadak dalam sebahagian riwayat, tapi Abu Bakar kata tak ada. Karena kalau dia ada hak sebagai anak Nabi, tentu isteri-isteri Nabi pun ada hak juga, kalau berdasarkan pewarisan, berdasarkan pusaka. Syiah kata Abu Bakar perampas ni, salah satunya rampas tanah Fadak. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya Nabi tidak mewarisi. Nabi tidak mewarisi. Dia mewarisi ilmu. Dia meninggal. Dia tidak mewarisi harta. Okey. Melainkan tanah di Fadak Nabi jadikan sedekah. Nabi wakafkan dia. Ada beberapa benda saya nak ambil daripada hadis ni. Antaranya ialah antara benda yang ada kepada Nabi SAW yang susah untuk kita buat, tapi benda nak buktikan kata dia Nabi, iaitulah sifat zuhud pada hadis ni. Kalau Nabi ni Nabi yang cetuskan perjuangan ni, dan dia bukan di atas dasar keyakinan, bukan wahyu, bukan daripada Tuhan. Nabi saja duk buat reka. Kalau diandaikan, tentu Nabi akan sapu benda ni betul-betul kat dia. Sapu kekayaan ni buat apa? Derita. Kita tengok orang-orang yang tak yakin dengan perjuangan mereka, mereka mesti ambil kesempatan untuk kekayaan. Dah dalam dunia dah menderita menanggung perjuangan, bila menang sapu. Dan ini ada kecenderungan ramai orang. Tapi Nabi tidak berjuang untuk kepentingan dia, karena dia tahu dia akan ambil habuan di akhirat. Ramai orang dia ambil habuan di sini kerana dia tahu pasti dia boleh ambil di sana ke tak. Tapi Nabi SAW, kalau Nabi ni yang cetus perjuangan ni dan bukan daripada Tuhan, tentu dah Nabi ambil benda ni. Tentu dah Nabi ambil. Ini menunjukkan Nabi ni Allah Ta'ala yang program ni Tuhan punya, bukan program dia. Kita tengok geng-geng kepala-kepala tarikat apa, walaupun dia zikir sakan, tapi dia sapu sakan. Tu ada hak satu kes Henry 9. Tentu minyak wangi dia saja puluh ribu, duit orang bagi juta-juta buat renovation rumah dia. Yang support ni dia macam ni masyarakat ni. Dalam semua masyarakat yang bertukar corak untuk menjadi masyarakat bandar, urbanization, bila masyarakat ni nak jadi masyarakat bandar, manusia ramai sibuk. Manusia tak sempat nak main menadah kitab. Menadah kitab ambil masa lama. Kena mengaji hadis tu, hadis ni, manusia tak ada masa. Manusia busy. Manusia tak ada masa nak tengok family sangat. Sibuk pagi keluar, malam balik. Tengok anak sikit-sikit. Anak hantar sana ni. Dan manusia rasa ada lacking, ada kekurangan di sudut spiritual, di sudut kerohanian. Maka dalam nak mengatasi hal ini, dia akan cari shortcut, jalan pintas. Maka jalan pintas yang dia rasa, yang dia boleh dapat sekelip mata, macam orang malas bekerja, dia tak ada, dia akan cari pi berjudi, ataupun dia pi cari bomo hak boleh tarik duit mai. Tu manusia yang habis jalan. Ataupun orang dah tak sempat masak, dia cari benda yang segera. Jalan pintas yang dia fikir ialah dengan cara mereka jumpa kelompok ataupun orang yang boleh bagi mereka rilis perasaan mereka.
Maka dia pergi kepada kelompok yang berzikir apa macam-macam jenis bunyi zikir, Hindustan lah, apalah macam-macam lah. Dia rasa macam dia rilis. Fenomena ini telah berlaku di negara seperti Singapura. Kita tengok, saya bukan mengkritik orang berzikir, tapi orang akan pergi sampai penuh stadium dan dia rasa dengan slogan stadium berzikir. Maka orang pun pergi luahkan perasaan. Maka dia rasa macam selesai. Kau nak main kuliah, buka kitab tanda, oh panjang cerita, yang ni tak payah fikir, tak payah bawa kitab apa, kita pun bunyikan satu irama zikir. Saya bukan menentang zikir, tapi itu bukan ubat kepada kejahilan umat. Ini benda yang berlaku. Jadi panggil golongan yang boleh bawa shortcut. Habib tu, Habib ni, saya bukan anti semua Habib ni. Ada Habib yang bagus ya. Dia main, tak payah fikir, dia bagi minum air tangan dia ke apa, cium tangan dia, pi jalan masuk syurga. Ambil berkat dia, shortcut. Sebab manusia tak ada masa. Macam orang tension, orang suruh tepi tengah padang, khayal habis-habis. Lega kata. Tapi sebenarnya masalah itu bukan masalah dah. Dia tidak selesaikan. Tapi ini akan mendapat sambutan, dan golongan yang mempopularkan benda ni, mereka juga akan dapat buat duit. Kerana manusia rasa dia tak payah fikir, jumpa tokek tekong zikir apa Hindustani, Zindagi, apa semua ni, pergi bagi, bila bagi je macam dia telah bagi fi sabilillah. Kontumai pakai BMW, dia pakai kencil ya. Ini benda ni akan berlaku, dan benda ni akan terkena bagi negara ni di dalam proses urbanisasi. Urbanization ni, proses pembandaran ini, manusia bandar nak cari jalan singkat. Hal ini telah berlaku pada Baghdad, kerajaan Baghdad. Bila Sufism berkembang, kita bukan anti-Sufism, tapi apabila dia berkembang dan pergi kepada ghulat, pergi kepada golongan hulu, apabila manusia rasa kecewa dengan hidup. Ada orang kecewa dengan hidup dia, hutang terlalu banyak dan macam-macam. Pergi tanya hukum, hukum panjang cerita. Pergi berzikir beramai-ramai. Tak salah manusia berzikir, tapi ada golongan yang mengambil kesempatan dalam hal ini untuk mengaut kekayaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, zuhud maksudnya taraka ma la yanfa'u fil akhirah, wal wara' taraka ma takhafu dararuhu fil akhirah. Zuhud, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bermaksud seseorang meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat pada hari akhirat. Wara', kata dia, ialah seseorang meninggalkan apa yang dia takut memberi mudarat pada dia pada hari akhirat. Zuhud, kata Ibn Taimiyah, seseorang meninggalkan apa yang tak memberi manfaat untuk dia pada hari akhirat. Kalau dia kata yang ni tak beri manfaat untuk akhirat aku, dia tinggal, kita kata dia zuhud. Dulu istilah bagi golongan sufi dipanggil zuhad, zahid. Dan Imam Ahmad ada kitab zuhud, kitab zuhud. Karena hakikatnya istilah yang ada, istilah sufi, tak apalah istilah tu tak salah, tapi istilah ini dia muncul kemudian. Istilah zuhud ia muncul daripada awal, muncul dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ibn Taimiyah kata zuhud apabila satu orang tinggal apa yang tidak memberi manfaat untuknya akhirat. Wara' kita katakan wara' kata Ibn Taimiyah apabila seseorang meninggalkan apa yang memberi mudarat kepadanya pada hari akhirat, maka dia wara'. Dia kata yang ni bahaya akhirat aku, wara'. Tapi zuhud bukan kata tak bahaya, tapi setakat tak ada manfaat di akhirat, dia tinggal, dia zuhud. Imam Ahmad bin Hanbal sebut 3 kategori zuhud. Imam Ahmad kata zuhud
Manusia yang meninggalkan yang haram, tinggalkan yang haram. Yang ni satu peringkat zuhud. Dia panggil zuhud ini zuhdul awam. Ini zuhud orang awam. Orang yang biasa ni biasa tak biasa ni, level orang biasa, makam naik sikit ni, bukan dia ukur makam khayal Dia maksudnya kita dalam kita bila kita nak upgrade diri kita, kita boleh tengoklah sukatan ni. Kalau kita sekadar tinggalkan benda yang haram, kata Imam Ahmad, masuk juga dalam zuhud. Tapi zuhud tu baru standard orang awam, orang biasa. Zuhud yang kedua, kata Imam Ahmad, ialah tarkul fudul. Apabila satu orang tinggalkan benda yang berlebih-lebihan daripada yang halal. Halal tapi dia lebih lah. Nak beli benda ni, harga dia biasa-biasa orang beli kata 10,000. Atau biasa-biasa orang makan benda ni setakat makan tengah hari RM100 ke, makan dengan jumlah tu lah. Dia kata ni dia pergi makan hak 500. Duit dia halal pun, standard barang, tapi dia ingat lebih kot. Terlebih dia ambil halal tu dah agak lebih. Dia tinggal hak tu peringkat kedua zuhud, kata Imam Ahmad. Zuhud peringkat hak paling tinggi yang ketiga, kata Imam Ahmad, apabila seseorang meninggalkan apabila seseorang meninggal apa saja yang boleh mengganggu hubung dengan dia dengan Allah Ta'ala. Apa saja yang bagi dia sibuk daripada ingat Allah Ta'ala, dia tinggal. Hak tu the best, the highest level of zuhud. Maqam yang paling tinggi dalam zuhud. Maqam yang paling tinggi dalam zuhud. Dan kita ambil manfaat daripada hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk hadis kita. Bab an-nahi 'anis samati yaumin ila al-lail. Bab larangan diam daripada siang sampai ke malam. Larangan diam daripada siang sampai ke malam ni ialah orang-orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah, salah satu cara ibadat mereka ialah dia diam, tak mau bercakap. Start daripada pagi tu sampai ke malam, sepatah habuk dia tak akan cakap. Dia kira itu ibadat dia, itu nusuk dia, itu juga haji dia. Jadi kalau kita tanya dia apa, dia tak cakap, dia diam. Bukan kerana dia sakit mulut ke apa, tak. Saya teringat ada satu tokoh, Hasan Saqaf. Hasan Saqaf ni terkenal apa saja dia berkelahi dengan Albani, itu satu hal lah. Apa saja Albani tulis, dia kira tak kena, apa pun kira tak kena. Dia ni kafirkan Ibn Taimiyah rahimahullah, kafirkan Ibn Qayyim, kafirkan ramai. Mulut dia bagus ya, bak maki-maki ulama-ulama yang tak sealiran dengan dia. Pasal anak murid dia ada hari tu ni, hak seorang hari tu ni lah sengap pergi mana. Hasan Saqaf, saya pergi ke Jordan baru ni, tanya apa cerita Hasan Saqaf. Orang Malaysia beritahu saya, dia Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala jadikan dia kena penyakit barah lidah, jadi tak boleh bercakap. Anak murid dia mana dia cakap syarat, lidah dia kena barah. Hasan Saqaf lesen murah sangat duk kafir orang. Orang Arab jahiliyah, dia apa antara ibadah mereka tadi? Diam. Okey, kita tengok. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali ni jarang-jarang kita jumpa. Ada hadis Ali ni. Orang Syiah geram tak kira, dia kata ahli sunnah ni tak apa ambil hadis daripada Ali. Ada hadis daripada Ali ni, walaupun hadis ana madinatul ilm wa ali babuha tu tidaklah
Sahih. Aku bandar ilmu dan Ali pintunya, kan? Kalaupun sahih, boleh ditakwilkan dengan takwilan yang lain. Banyak lagi. Bagi satu bandar bukan satu pintu saja, kan? Tapi tak apalah, lagu-lagu Syiah suka lah benda tu. Al-Hakim ada menyebutnya, tapi ia bukan riwayat yang sahih. Okey. Ali bin Abi Talib, orang Syiah ni sayang kat Ali ni. Kita pun sayang kat Sayyidina Ali ni. Sayang kat Sayyidina Ali ni, kira Abu Talib itu pada majoriti Sunni berpendapat dia mati dalam kufur. Tapi Syiah kata dia mati dalam iman. Dia mati dalam iman di sisi Syiah. Dan mereka bantah hadis yang kata Abu Talib masuk neraka tu, bantah sangat lah. Tak apalah, itu bukan isu akidah besar. Kita pergi akhirat besok, kita tengok dia duduk tak mana, tak ada masalah. Okey. Ali bin Abi Talib, Sunni dengan Syiah ni, isunya banyak. Dia panggil madar. Dia punya pusat masalah ni pada Ali ni lah. Sebab itu mana-mana harakah yang tasyayyu', yang ada naz'atut tasyayyu', yang ada influence, Syi'is influence, yang ada pengaruh Syiah, dia akan pergi ke benda-benda macam ni. Isu keturunan Ali, dan kita akan mai. Sebab tu saya bukan anti Habib ni, tapi jangan sangat terlalu ini keturunan Ali. Lama-lama benda-benda ni akan meresap masuk, dan orang akan memberikan persepsi yang salah terhadap sahabat-sahabat yang lain. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kita sayang kepada Sayyidina Ali. Kita tak tikai Sayyidina Ali punya kehebatan dia. Tapi dari segi politik, macam kita sebut, dari segi politik, Ali telah mengambil keadaan kuasa pada keadaan yang gawat. Dunia Islam tak dapat faham. Ini suatu suasana yang baru. Khalifah orang Islam, iaitu Uthman bin Affan, dibunuh. Bila Uthman bin Affan dibunuh, tuan-tuan, zaman tu TV duk ada pun kita pening apa berlaku kat lahat dia tu. Dapat IC ke tak dapat IC, Sat kata penceroboh luar, Suat kata pernah pegang ADO, macam-macam berita. Sat ada nombor tu, ada TV. Zaman hak tak ada TV dulu ni lagi pening. Osman dibunuh. Sahabat ada yang pergi haji. Osman dibunuh di Madinah. Ali ada di Madinah. Sebahagian sahabat ada. Orang tanya, sahabat pergi mana? Sebenarnya Osman tak benarkan orang pertahankan dia. Macam-macam isu bangkit. Siapa panggil dia apa? Tambah pemberontak bohong, kata kononnya Ali yang jemput orang Mesir datang, Talhah yang menjemput orang Kufah datang, orang Basrah datang, Az-Zubair minta orang Basrah datang. Jadi cerita macam-macam, salah sangka timbul. Dalam keadaan 4 hari dunia Islam tak ada khalifah, Ali naik jadi khalifah. Al-Afiqi bin Aki, dia antara kepala pemberontak. Dia paksa Ali tak mau. Tapi dia kata kalau Ali tak ambil jawatan, dia akan perang. Ali terpaksa naik. Sebahagian sahabat setuju, sebahagian tak setuju. Sebahagian wilayah-wilayah tak bersetuju dalam pelantikan itu. Tapi Ali jadi khalifah, kita tak ada masalah. Dia khalifah, dia antara khalifah, Al-Khalifatul Rashid, Khalifah Rashid. Tapi politik keadaannya tak bagus ketika itu. Cakap di sana macam tu, cakap macam orang Mekah cerita lain, orang Basrah cerita lain, orang Kufah, orang Syam cerita macam lain. Dan Ali naik, ijtihad dia, tindakan drastik yang dia buat. Dia pecatkan Gubernur Osman. Bila dia pecat Gubernur Osman, dia pecat Muawiyah, dia pecat Amr bin As, dia pecat orang-orang ni, prasangka lebih besar. Oh, betul lah, dia memang ada dendam daripada awal. Padahal Ali tak ada. Bila Ali tanya pada Mughirah bin Syu'bah ni, dia kenal Muawiyah apa semua, dia sahabat juga, dia tak sampai setara dengan Ali, tapi pandangan politik dia pada Ali, dia kata pada Ali,
Wahai Ali, aku berpendapat kau jangan pecat Gubernur Osman ni. Kalau kau pecat, mereka tak akan taat daripada awal. Penduduk Syam sangat taat pada Muawiyah, bukan Osman je lantik. Omar telah memberikan Syria keseluruhannya kepada Muawiyah kerana ketokohan dia. Hampir pecat dia. Orang Syam bukan senang nak taat dalam keadaan orang bersangka macam ni. Dia kata aku takkan biar 2 hari. 2 hari pun pemerintah aku melainkan aku pecat dah. Dia pecat Amr bin As. Dia pecat. Pecat jadi krisis. Orang sana tak mau. Kami tak bai'ah. Hang jadi khalifah bila kami bai'ah. Ibnu Abbas apabila Ali tanya pendapat dia, Ibnu Abbas kata, kalau tanya pendapat aku, masa orang duk krisis tu, patutnya hang jangan terima jawatan. Hang tak patut ada di Madinah. Pasal dah Osman tak mau hang bertahan dia. Orang patutnya hang lari pergi duduk di Mekah. Kalau dah Osman tak mau. Tutup pintu bagi rapat, jangan cakap isu ni. Dah tak boleh nak buat apa. Osman tak mau dipertahankan, pemberontak masuk rumah Osman. Sehingga apabila orang semua dapati tidak ada lagi pemimpin yang boleh memimpin dunia Islam, dan orang pergi cari kau, wahai Ali, paksa kau balik ke Madinah untuk memerintah, masa tu kau ambil jawatan, okey. Tapi masa sekarang kau ambil, fitnah. Tapi keadaan dah berlaku. Ali memerintah pada zamannya, berlaku fitnah, tumbuh mazhab Syiah, lahir Khawarij dan macam-macam. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, dia cemerlang pada segi dirinya, tapi dia menghadapi suasana politik yang agak gawat pada zaman dia. Kata dia, hafiztu an Rasulillah, aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam wala sumata yaumin ila lail, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Abu Daud kata hadis ni sanad dia hasan, tapi sebenarnya untuk capai pada hasan rasanya dia tak hasan. Hadis ini dhaif, tetapi dia boleh jadi kuat balik dengan sokongan daripada hadis-hadis yang lain yang memberikan makna yang sama. Secara riwayat Abu Daud dia dhaif, tapi tak apa. Kata Ali, aku hafal daripada Rasulullah, la yutma ba'da ihtilam, tidak ada lagi yatim selepas daripada ihtilam. Dia terjemah apa situ? Mimpi. Ihtilam ni asalnya mimpi lah. Mimpi tu maksud baligh, maksud bukan dia mimpi Spiderman, maksudnya dia mimpi keluar air mani, dan maksudnya dia baligh. Biasanya berlaku pada lelaki. Wanita, wallahu taala alam, ada wanita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim, Ummu Salamah riwayatkan, idza ra'atil mar'atul ma hal 'alaiha al-ghusl. Lebih kurang ditanya begitu. Jika wanita melihat air, adakah dia wajib mandi? Nabi kata na'am. Nabi kata ya. Maksudnya jika wanita bukan tengok ayat qolah, maksud dia mimpi dan dia mendapati air mani, maka dia, Nabi kata ya. Kalau dia mimpi yang ada kelazatan nikmat persetubuhan, tetapi dia tak nampak air, dia mimpi saja, dia tak nampak apa-apa kesan air, dia tidak wajib mandi. Tapi kalau dia tengok ada kesan air, hukum dia sama macam lelaki, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi. Dia tanya soalan tu, Nabi, Ummu Salamah rasa malu, Ummu Salamah tarik dia. Semua saya kata, dan kali tanya aku lah, tak payah tanya Nabi. Tapi betul, satu soalan yang betul. Aisyah puji soalan tu. Aisyah kata tak menghalang perasaan malu untuk wanita Ansar menuntut ilmu. Apabila anak yatim tu telah baligh, maka dia tidak yatim lagi. Maksud bukan hukum yatim. Macam Haji Bakhil tu tak yatim. Walaupun dia anak mati, bini mati, tapi dia tidak yatim. Yatim maksudnya sebelum baligh.
Bila lepas pada tu hukum yatim tu tak ada kat dia bila dia dah balik. Namun kita kata lepas tu tak usah duk bantu dia, kita tetap kena bantu dia jika sekiranya dia fakir, dia miskin. Zakat ni tak ada peruntukan untuk anak yatim, dia untuk fuqara dan masyakin. Setengah orang dia salah faham, dia pergi bagi zakat untuk budak yatim. Dia yatim saja tak dapat zakat. Kalau dia fakir ataupun dia miskin, dia dapat zakat. Dia dapat zakat. Tapi tolong orang anak bagi kasih sayang kepada anak yatim, benda yang disuruh oleh agama lah. Ada anak yatim kaya pada kita lagi, kan? Yang paling kaya sekali anak yatim ni lah Menteri Penerangan. Pasal yang tu yatim tu ya, rais yatim. Apabila dia balik, dia tidak lagi anak yatim pada tarifnya. Tapi itu tidak berarti kita boleh bagi harta dia. Pasal penjaga harta, yang jaga harta anak yatim, dia mesti amanah. Kalau dia tengok dia dah balik tapi dia tak matang lagi, kita tak boleh. Wala tu'tus sufaha'a amwalahum. Jangan beri kepada golongan safih. Safih ni perkataan tak berapa elok. Safih ni maksud orang yang dungu sikit. Dungu ni bukan dungu tetap. Kadang-kadang orang ni safih disebabkan umur tak cukup, dia tak matang. Kita bagi, jangan bagi kepada sufaha harta. Quran kata jangan bagi pada orang yang tak cukup matang harta. Nanti dia salah guna harta. Pak dia tinggal harta kat dia 100 ribu, 200 ribu, dia balik, kita terus bagi kat dia, dia pergi enjoy, orang tipu dia. Jadi tak boleh, kita jaga harta dia, kita kena jaga bagi dia. Walaupun dia dah balik, tapi dia safih lagi, dia tak dapat lagi. Dia hak jaga harta, dia tak boleh kira Nabi kata dah balik dah, tak anak yatim dah, tapi tak, dia kena tengok jangan safih. Jadi kita jangan bagi harta pada golongan sufaha. Bagi negara kepada golongan sufaha harta banyak, kita jangan bagi harta kat dia apa. Hak orang bengong tak kerti jaga harta, tak boleh diundi. Kerana Quran kata jangan bagi harta pada orang yang tak kerti jaga harta. Okey, wala sumata yaumin ila al-lail. Dan tidak ada diam daripada pagi, daripada siang sehingga kepada malam. Maksudnya tidak ada dalam agama ni ajaran diam. Kita pi betapa ke apa, orang mai kita tak mau bercakap dengan dia. Sebab apa? Sebab kita sedang duk betapa, tak boleh bercakap. Buat satu jenis zikir, duduk di masjid, orang assalamualaikum, kita syarat dia, aku ini sedang amal sejenis amalan, tak mau bercakap, hanya bercakap dengan Allah Ta'ala ya. Tak boleh. Yang ni agama tak ajak. Ini ibadat golongan jahiliyah. Dia nikmat Allah Ta'ala bagi pada manusia ni ialah antaranya nikmat lidah. Lidah ni memang dia larang kita ni bercakap, kan, an yaqulu khairan aw yasmut. Satu orang naklah cakap yang baik tu diam. Tapi kalau orang hak baik pun dia tak mau cakap, assalamualaikum, dia diam. Hari ni dia jenis tak cakap. Babak pergi mana? Tak cakap. Sedang betapa, tak boleh. Kerana bila orang tanya assalamualaikum, jawab baik. Bila orang tanya kepada dia pergi mana, kita jawab khabar baik. Semua tu dapat pahala. Ibtisam, senyum pada muka untuk fi wajhi akhika sadaqah. Senyum pada saudara kita sedekah. Sebab bila senyum dia pun suka. Bila kita kata babak, dia kata baik, kita pun tahu tengok duk berjalan cediang elok. Tapi kita tanya, orang kata hang tak tengok ke aku duk berjalan elok? Hang tanya abang apa? Ni orang tak tahu bahasa, kan? Orang benda ni manusia berkomunikasi, manusia bersosial. Orang tanya apa abang? Kadang-kadang tepi, dia pergi pasar, kita tahu dia beli ikan, kita takkan nak tanya benda lain. Bini hang sihat ke apa? Nak tanya bini dia apa siapa? Kita tanya, ai beli apa tu? Apalah, orang main pasar beli ikan. Dia kata memang hang belikan, tapi orang nak bertegur siapa? Yang tu pun tak erti.
Orang nak bertegur siapa lah, orang macam nak kat dia. Apa habak? Jadi beli apa? Beli ikan lah, main apa beli apa. Mungkin maksud dia tu beli ikan apa. Dia bukan nak tanya, beli ikan apa? Hari ni hang masak apa? Kemarin hang masak apa? Tak salah. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islam satu orang tak ada masuk campur benda bukan urusan dia. Tapi kita tak tahu tajuk nak mula jumpa kawan kita, tak tegak kata sombong. Kan? Tak beli apa? Allah tak beli sayur sikit. Tak apa. Kita bukan nak tahu sangat. Bukan kita dia nak panggil kita makan. Kalau dia kata, "Mai makan tengah hari." Bagus aku tak tanya sia-sia hari ni. Tapi artinya ibtisam, senyum. Tersenyum juga dianggap sebagai sedekah. Bagaimana orang yang cakap? Tiba-tiba ada orang buat niat tak mau cakap. Apa pun tak mau cakap. Ini amalan jahiliyah. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas yuqalu lahu Zainab fara'aha la yatakallam faqala ma laha la tatakallam faqalu hajjat musmitatan faqala laha takallami fa inna hadha la yahil hadha min amalil jahiliyah fatakallamat rawahul Bukhari. Wa an Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim dia ni anak bapa dia Abu Hazim sahabat Nabi. Tapi Qais sendiri yang sebetulnya dia bukan sahabat. Kalau ada mana-mana tempat tulis dia sahabat, tidak ada bukti dia sahabat. Qais dia masuk Islam pada masa hayat Nabi dan dia pergi nak pergi jumpa Nabi untuk berbai'ah atas Islam, iqrar atas Islam depan Nabi. Dalam perjalanan dia nak pergi menuju pada Nabi, Nabi wafat. Jadi Qais bin Abi Hazim tak sempat jumpa Nabi SAW. Jadi dia tak kira sahabat. Rezeki juga orang jadi sahabat. Macam saya kata, orang seperti Najasyi, dia bagi hadiah ke Nabi, Nabi terima hadiah dia. Nabi hantar surat ke dia, dia hantar surat. Dia bayar mahar isteri hak Nabi, iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah, dia bayar mahar. Berkahwin Ummu Habibah ni, suami dia Ubaidillah bin Jahash. Dia suami dia pergi berhijrah dengan dia di Habasyah. Suami dia tanassar, suami dia masuk Kristian, murtad, keluar Islam masuk Kristian. Dia jadi janda. Ummu Habibah ni anak kepada Abu Sufyan, anak kepada Abu Sufyan. Dia katakan wanita yang paling cantik, wanita Quraisy yang paling, antara wanita Quraisy yang paling cantik. Nabi pinang Ummu Habibah. Mahar dia Najasyi bayar. Mahar dia Najasyi bayar. Kira hebat Najasyi. Ketua kerajaan Kristian, sembunyikan Islam. Orang kerajaan dia mau tak tahu dia seorang Islam. Hubungan dia jaga orang Islam hijrah di Habasyah. Kena lari daripada Quraisy di Mekah pergi hijrah ke Habasyah. Hijrah yang pertama. Najasyi jaga. Najasyi ketua kerajaan. Najasyi itu tak dapat title sahabat. Sebab tak pernah mai jumpa Nabi. Nabi pun tak hantar surat ke dia, kata hang mai jumpa aku sekali. Nabi tak hantar. Pasal dia tak boleh. Dia ketua kerajaan. Dia sembunyikan Islam dia. Jadi orang yang dapat jumpa Nabi ni, man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-iman. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dan mati atas iman, Allah rezeki dah. Tak payah. Kok kita kata, aku kalau duduk zaman tu aku sahabat besar. Belum tentu silat-silat geng Abu Jahal. Na'udzubillah kan. Tengok semua orang lawan, kita lawan lah. Kata apa Tera orang baca hadis Nabi berkepui pun orang tak nak. Qais bin Abi Hazim
Jadi dia tabi'in. Dia ambil ilmu dia ambil riwayat daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman, daripada Ali, daripada Muaz, daripada Aisyah, daripada ramai sahabat-sahabat yang mana Qais ni pergi ambil hadis daripada dia. Dan orang lain dia daripada Bani Ahmas, daripada Bani Ahmas. Qais ni. Dia Allah Ta'ala takdir umur panjang Qais. 100 lebih dia. Jarang orang umur 100 lebih ya. Dan dikatakan pada akhir hayat dia nyanyuk sikit. Tua, nyanyuk. Qais. Dakhala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'ah. Abu Bakar masuk kepada seorang perempuan min Ahmas, daripada Ahmas. Masuk ni maksud berjumpa lah. Ada benda yang masuk dalam ni, dakhala ni masuk berjumpa. Nabi SAW ada wanita-wanita yang Nabi baik dengan dia. Antaranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Nabi baik dengan dia. Ummu Sulaim ni mak pada Anas bin Malik. Nabi kadang-kadang pergi rumah mereka, kata Anas, dan Nabi tidur atau di tempat-tempat rumah mereka bukanlah banyak cushion tu, cushion ni, sofa sana, sofa sini. Tempat tidur Ummu Sulaim tu Nabi tidur. Pasal dah masing-masing faham, taklah dia main tidur dengan Nabi, tapi maksudnya dia Nabi tidur. Dan dia kahwin dengan Abu Talhah Al-Ansari. Ummu Sulaim suami dia meninggal, dan kemudian Abu Talhah pinang dia, dan dia tak mau terima pindangan tu, melainkan dia syaratkan supaya Abu Talhah hendaklah menganut Islam, terima Islam. Dan Abu Talhah terima Islam. Dia orang mai jumpa Nabi untuk menganut Islam, kerana asasnya kerana nak kahwin dengan Ummu Sulaim, tapi lama-lama mai dengan ikhlas, mai dengan ikhlas dan menganut Islam. Ini menjadi bukti bahawasanya tindakan setengah pihak boleh tanya, ni hang nak nikah pasal hang nak masuk Islam pasal nak nikah. Tak betul. Tak apalah dia pasal dia nak nikah. Tapi kita teranglah Islam tu apa, tahu ke Islam ni apa. Pernah kita terang. Itu barangkali satu turning point untuk dia. Untuk punca, untuk dia main nak pada Islam. Biarlah dia main punca, manusia macam-macam. Datang kepada Islam, ada yang kecewa, ada yang banyak utang, ada yang orang nak bunuh dia. Dia ni pasal nak menikah. Tapi untuk satu orang pergi tinggal agama dia kerana kekasih dia, menunjukkan dia tak kuatlah dengan agama lama dia tu. Bukan senang orang nak mengubah agama. Lepas tu kita pula nak pergi cah keting dia, pergi kata ni kalau setakat nak menikah balik lah. Tak betul. Nabi terima ni Abu Talhah kerana nak kahwin dengan Ummu Sulaim, kerana apa? Kerana dia masuk Islam. Kemudian dia jadikan mahar dia Islam. Dakhala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ala imra'ah min Ahmas yuqala laha Zainab. Wanita daripada Bani Ahmas, yang mana dipanggil wanita ini Zainab Al-Ahmas ya. Fara'aha la tatakallam, dia tengok perempuan ni tak bercakap. Faqala malaha, Abu Bakar tanya pasal apa? Malaha la tatakallam, pasal apa dia tak bercakap? Abu Bakar tanya. Faqala hajjat musmitatan, dia telah beribadah, berhaji secara diam, untuk tak mau bercakap. Faqala laha takallami fa inna hadha la yahil, hadha min amalil jahiliyah, fatakallamat. Abu Bakar kata, cakap, ini tak halal kerana ini adalah amalan jahiliyah. Pasal tiru jahiliyah, pasal itu ibadat. Kalau dia senyap saja-saja, dia tak niat apa, cara kebetulan tak ada pula siapa nak bersembang dengan dia hari tu, tak apalah. Tapi sunnahnya carilah siapa-siapa kita bersembang. Tapi tak ada siapa, dan dia pun tak niat, kata tak mau bercakap, tapi tak ada siapa nak bercakap. Mood tak ada, dia diam.
tak apa, dia bukan ibadat. Tapi ini apabila dia berniat ibadat. Kita tak boleh buat setengah orang dia kata tak apalah, daripada dia bercakap haram kalau dia tak bercakap. Kita kata bukan masalah haram tak bercakap, tapi titik tolak niat dia tu kerana nak beribadat secara tak mau cakap. Macam orang tanya, haramkah kita buat benda ni? Tak ada dalil. Memanglah asal benda itu harus, tapi bila kau jadikan ia satu ibadat khusus yang mana kau berniat ta'abbud, kau berniat bahawanya kau beribadat dengan cara itu pada Allah Ta'ala, berarti kau telah mencipta satu ibadah baru dengan cara yang baru. Maka di situ ada hukumnya, ada hukum syarak. Kau nak diam saja pasal sakit lidah ke, sakit mulut ke, ini tak mau cakap sakit mulut, tak apalah. Tengok semua geng-geng tu, aku serabut dengan geng tu, malah cakap ni, Pak. Tak ada siapa pula hari tu. Tak ada, kita tak berniat ibadat, tak ada masalah. Tapi once kita dah berniat ini satu ibadat aku, dia ada kesan hukum. Di situ yang dikatakan amalan jahiliyah. Jahiliyah. Kita nak pi amal senaman. Kita kata ada buat satu, nak keluar rumah kita buat satu aktiviti. Misalnya kita tumbuk belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali. Tanya pasal apa? Saja lengoh nak bawa kereta pergi sedap sikit, tak apalah. Tapi kalau kita kata bila tumbuk 3 kali ni semua sial dia pi. Ini dia ada kepercayaan di sebalik amalan. Kepercayaan tu yang salah. Macam orang kata, salah kan kita nak baca surah tertentu? Tak salah surah Quran. Tapi bila hang ada kepercayaan, malam ni kena baca surah ni, surah lain tak jadi. Ada kepercayaan. Kepercayaan tu yang salah, bukan surah tu yang salah. Jangan ngok mata tu. Kita salah. Orang kata, takkan Quran salah? Quran memang tak salah, yang salah hang, bukan Quran. Kita baca, kita khususkan surah itu pada masa itu dengan niat, dengan i'tiqad, pada waktu ini yang patut dibaca ialah surah ni. Kalau baca surah ni maka kelebihannya begini-begini. Itu i'tiqad. I'tiqad itu perlu backup dengan wahyu. Jika tak ada wahyu, mewujudkan satu kepercayaan yang tidak ada asas. Macam satu pakar motivasi ada keluar TV tu kata, setiap pagi kita kena baca Fatihah sedekah pada ibu bapa kita, sama ada yang hidup ataupun mati. Ni orang, dengan itu maka kita akan dapati rezeki kita akan bertambah hari itu. Ini satu i'tiqad, kepercayaan. Pertama, benda tu tak ada asas dakwaan tu. Kedua, siapa yang hamak kat hang kalau kita baca tu rezeki nak mai? Pasal rezeki tak di tangan hang, bukan di tangan TV3, bukan juga di tangan TV9 nak bagi tu. Rezeki di tangan Allah Azza wa Jalla. Bila hang ada satu agreement ataupun hang ada satu pengetahuan yang para nabi tak habaq kat kita, dan nabi tak habaq, hang mai habaq ni, kata Tuhan akan bagi ni, artinya hang sudah ada satu special contact dengan Allah Azza wa Jal. Sama ada revelation, sama ada wahyu, ataupun ini satu benda yang tak boleh ditafsirkan melainkan hang bohong. Kata saya tak bohong, betul. Bila Tuhan beritahu, kalau hang kata Tuhan beritahu saya sendiri, dia tak habaq gambar, hang nabi je. Bukan orang salahkan, oi, depa ni Fatihah pun lawan. Bukan orang lawan Fatihah, orang lawan dakwaan tu. Tapi orang kadang-kadang kan, dia divert. Isunya bukan Fatihah, isunya dakwaan hang tu. Dakwaan tu. Yang ni Abu Bakar kata, duduk diam seorang-seorang bagus lah. Tapi bila hang beriktikad hajat musmitatan, dia berhaji secara nak diam, Abu Bakar kata jangan, ini tak halal, kerana ini amalan jahiliyah, ini amalan jahiliyah. Fatakallamat, maka dia pun bercakap. Maka ini adalah merupakan bagaimana para sahabat radhiyallahu anha. Sebab itu kalau sesiapa yang bersumpah untuk tak mau bercakap, aku bernazar hari ini, satu hari aku tak mau bercakap,
dia bercakap, dan dia tak kena bayar kifarah pada kebanyakan para ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i. Sebab yang tu bukan nazar. Nazar ni benda taqarrub pada Allah Taala. Aku nazar kalau sekiranya aku menang kali ni, aku nak pergi karaoke malam ni. Dia tak jadi nazar. Nazar benda ni mesti dia kata tak pi pun dah nazar. Antuk sudah buat merepek situ. Nazar ialah benda yang mana taqarrub kepada Allah Taala. Tak taqarrub tidak dianggap nazar. Kita tak taqarrub tak dianggap nazar. Maksud benda yang mendekatkan, kita nazar nak solat 2 rakaat, nazar nak puasa, tu benda taqarrub. Nazar nak bersedekah, nazar nak pi satu benda, tak nazar tak mau cakap, amalan jahiliyah. Maka nazar ni tak diambil kira, dia bercakap dan tak kena bayar kafarah nazar, tak kena bayar kafarah nazar. Dan tak boleh orang kata pula bahawasanya ada Maryam sebut dalam Quran, inni nadhatu lirrahman sauma falan ukalliman nasa insiya falam ukallimal yawma insiya. Aku ni bernazar untuk Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa dan tak mau cakap. Ini adalah khusus untuk Maryam, kerana Allah Taala yang bagi syarat, bagi tahu kepada Maryam bahawa ini adalah yang ni adalah nazar khusus untuk Maryam yang mana tidak terbabit kepada kita. Ini syarat sebelum kita yang tidak membabitkan kita. Wallahu taala alam. Kita buka pada soalan. Ada soalan? Ya. Tak dengar. Belah orang perempuan tak ada mikrofon, dia kalau tadi bagi kertas dia supaya tulis kot daripada soalan. Tak apa, sila. Pertama, itu soalan dah. Ada lagi? Kita sedang baca Al-Quran, tiba-tiba mai orang tanya kita soalan. Kita tengok, yang pertamanya ialah bila kita baca Quran, kalau kita boleh, kita ada hak untuk kita jawab ataupun tidak mau menjawab pada soalan. Pada asasnya, kalau kita nak menjawab, hendaklah kita pastikan kita tamatkan bacaan kita tu pada wakaf yang betul, ya. Jangan jadikan ayat tu tergantung, kita baca sampai habis. Tapi kadang-kala ada benda yang kita tak ada pilihan, kita kena jawab. Misalnya dia dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa dia. Misalnya dia cedera, dia tanya tempat mana aku cedera teruk ni. Kita berterus baca buat tak tahu, tak boleh. Muslim, saudara Muslim, dia tak akan membiarkan saudaranya di dalam keadaan kesusahan. Maka yang tu kita jawab. Tapi kalau dia mai tanya, ni makan tengah hari, kita baca dan dia tak boleh kata hak kita. Cuma kalau kita nak jaga, takut dia kecil hati kepada kita, dia tak faham sangat. Kalau kita rasa dia tu baru masuk Islam, tak faham lepas pada ni, salah sangka dengan Islam, kita berhenti saat kita boleh jawab. Tapi kalau kita tahu dia pun faham, kita tak mau jawab tu, kita nak terus baca Quran lah. Kita tak ada masalah untuk kita. Ada soalan ni? Tentang Huzaifah ibn Yaman. Wallahu ta'ala alam. Sebagian sahabat duk tanya dia tak habaq. Tapi sahabat tengoklah, kalau dia keluar semayang, dia tahu bahawasanya itu tidak munafik. Kalau dia tak keluar semayang, mereka tahu kata dia orang tu munafik. Kalau Huzaifah keluar semayang, tak semayang, maka kita tahu dia munafik. Cuma sahabat ni banyak keadaan riwayat-riwayat tidak mendedahkan nama orang munafik, melainkan seorang dua saja. Mungkin zaman tu mereka sendiri tahulah, tapi mereka tidak sebut secara detail. Ada soalan ni? Ya.
Okey. Asasnya kita tidak boleh tajassus. Kita tak boleh pergi mengintip hal peribadi individu. Islam sangat penting hal ini. Konsep ataupun penegasan Al-Quran wala tajassasu, jangan mengintip, ialah penegasan yang mana menunjukkan inilah satu-satunya agama yang menjaga soal privacy. Hatta soal akidah orang, Islam tak suruh pergi cek hang akidah macam mana, Islam tak suruh cek. Ini apabila muncul sebahagian golongan-golongan yang mendakwa mereka salaf dan salafi dan seumpamanya dan cuba mengcek akidah orang, mereka telah melakukan kesilapan dalam hal ini. Kita tak cek pada orang Muslim, melainkan dia menzahirkan kesesatan dia. Bila dia zahir, baru. Di Saudi ada puak, dia tanya, lepas orang mengucap semua, dia dah tahu Muslim, tak puas hati, kena tanya, apa pandangan hang tentang Syed Qutb? Jadi trend, jadi trend, dan jadi krisis di Arab Saudi punya panjang, berpecah, banyak puak di kalangan golongan sunnah. Saya ingat Salman Audah ditangkap ada 2-3 hari ni tak apa. Itu kemudian Aid Qarni dan seumpamanya tak benarkan bercakap di Saudi. Tokoh-tokoh yang dianggap hebat menyumbang dalam dunia Islam, tapi kerana kejumudan sebahagian kelompok ni mempengaruhi pemerintah dan seumpamanya, menyebabkan krisis yang berpanjangan di kalangan kelompok yang nakkan kepada sunnah Nabi SAW. Hal peribadi tidak boleh intip. Kita tak boleh pergi tanya orang benda-benda peribadi dia, membabitkan soal yang mana Allah Ta'ala suruh kita tutup. Hatta kita tak boleh pergi ke rumah orang, kita duk pergi tengok kat lubang rumah dia ke, duk tengok dia ada ke tak, hang tengok kat tingkap mana tak. Tak boleh. Nabi larang. Nabi kata innama istizan min ajl basar. Nabi kata sesungguhnya minta izin itu kerana nak jaga mata, kerana nak jaga mata. Nabi tak bagi. Kita tak boleh. Apatah lagi kita pergi cari keaiban dia, kita pergi pasang alat ke apa, nak cari keaiban peribadi. Agama larang. Banyak hadis-hadis yang dulu kita dah baca dalam hal. Tetapi kalau membabitkan kesalahan yang dia buat itu menggugat keselamatan awam, umpamanya perompak, kegiatan merompak, yang ni bukan peribadi dia saja masalah, dia rompak memberi kesan pada orang, pembunuh umpamanya, orang yang melakukan jenayah pada orang lain, ini boleh diintip kerana mudarat tidak mengintip itu jauh lebih besar daripada mudarat mengintip yang membabitkan peribadi dia saja. Kemudian macam mana cara nak mendapatkan maklumat? Ulama-ulama menulis hal ini. Sayyidina Ali pernah melakukan beberapa perkara, antaranya dia kuatkan suara untuk mengejutkan orang yang disoal sesat, dan berbagai cara lagi yang dianggap sebagai satu teknik yang dilakukan supaya orang dapat memberikan maklumat. Kalau itu diperlukan untuk memperolehi maklumat yang benar, dan kita pernah tahu bahawasanya di dalam kisah kisah Hatib bin Abi Balta'ah, apabila surat yang ditulis oleh Hatib dibawa ke Mekah untuk diberitahu pada orang Mekah, Nabi bersiap untuk menyerang Mekah menurut andaian Hatib bin Abi Balta'ah, dan ia memang benar. Hatib ialah orang Islam dan ahli Badar, tapi dia buat hal tu kerana dia rasa keluarga dia tak secure, dan Nabi akhirnya bagikan justifikasi untuk dia. Tapi yang pentingnya Nabi suruh Ali bin Abi Talib, Az-Zubair ibn al-Awwam dan Miqdad bin Amr atau Miqdad bin Aswad untuk pergi cari wanita tu di Wadil Khakh, wanita yang bawa surat Hatib bin Abi Balta'ah. Bila sampai-sampai Ali tanya, ainal kitab, mana kitab, mana surat? Dia kata tak ada surat. Ali kata la ujarridannaki, aku akan telanjang bogeykan hang, ataupun hang bagi surat dia. Dia kata dia takut tengok Ali bersungguh, akhirnya dia buat gelok dalam gulung dia bagi. Ali kata kalau aku tahu Rasulullah bercakap benar, sama ada hang bagi ataupun aku telanjang hang. Aku cek, maksudnya aku cek habis ya, aku londeh ya.
Artinya perkataan Ali itu menunjukkan bahawasanya bagi pihak penyiasat, penguasa, dia boleh guna untuk kepentingan yang lebih besar. Yang penting dia tak zalim lah, kan, dia tak zalim. Karena dia yakin bukti itu ada. Dia yakin bukti itu ada. Dan perkara ini panjang, perlu dibahaskan secara detail dalam hal-hal yang seperti ini. Allah ada soalan. Jadi kalau ada orang pergi kerana itu jalan untuk mendapatkan maklumat, dia boleh untuk kepentingan awam. Tapi dia tak boleh bohong lah. Dia tak boleh bohong. Maksudnya dia tak boleh lah kawan tu tak kata, dia kata kawan tu kata. Nama apa, tak jelas ni berkenaan nama anak. Ada kata nama syaitan, nama kita tak ini semua geng-geng motivasi lah ni, duk merepek. Kemudian depa habaq kata nama sekian, nama jin apa, kita pun tak tahu bila dia pergi berkenalan dengan jin. Yang tahu yang sebut nama Ifrit minal jin, Quran sebut nama Ifrit, hadis sebut berapa nama jin, syaitan. Yang mana Nabi tak sebut, orang tak sebut. Ada orang kata nama tu sama dengan jin, kita tak tahu. Nama sama dengan jin bukan tentu orang tu jin. Yang penting makna. Ini setengah orang, ni saya kata banyak ajaran agama yang kebelakangan ni dia muncul, semua orang datang nak tunjuk style lah. Ada style menyanyi, ada style Hindustan, ada style macam-macam lah. Tapi agama bukan lauk ini akhirnya akan jadi new entertainment, akan menjadi satu hiburan baru mana manusia rilis dengan cara pergi ramai-ramai dengar satu program agama, dia rasa dia syok. Dulu dia pergi tengok konsert, lah dia pergi tengok ustaz. Tapi adakah dia membawa, artinya lepas dia pergi itu memberikan benda yang dihidangkan, benda yang ada substan. Agama sesuatu yang ada asas, agama sesuatu yang ada fakta, agama sesuatu yang ada sumbernya. Ataupun dia balik, dia jadi syok, dia nak tergelak sepanjang jalan, bawa kereta gelak tak kira, ataupun dia pun menyanyi Hindustan sekali. Jadi artinya dia satu benda yang, saya bukan kata salah, tak apalah kalau kita pergi sebagai satu hiburan. Tapi kalau kita nak belajar agama suatu benda yang ada asas. Agama perlu dibelajar daripada fakta. Agama qala Allah, qala Rasul, apa yang disebut oleh Allah sebut oleh Rasul. Istinbatat al-ulama, al-fuqaha, al-jilla, istinbat para fuqaha. Dan ini adalah agama. Sebab tu kadang-kadang orang dia jadi macam, saya bukan anti orang, tak apalah, setengah orang dia bubuh gambar ustaz di baju lah apa semua. Tapi agama bukan soal tu. Hasan al-Banna, walaupun ada buat-buat hak pelik tu sikit, kata semua Hasan al-Banna buat tak betul. Hasan al-Banna rahimahullah, di samping mungkin ada benda yang kita boleh setuju dan tak setuju, dia pergi satu ceramah, dia tengok orang gantung gambar dia suruh turun. Kerana soalnya bukan soal saksiah, soalnya bukan perjuangan peribadi, soalnya bukan memuja tokoh, soalnya ialah mempertahankan, memperjuangkan inti kandungan agama. Jadi ini perkara yang kita kena, akhirnya kita kena tahu, kita kena tanya balik dalam kesemua keseronokan ini. Tak apalah nak seronok kan, daripada orang tahu, daripada buah gambar artis, lebih baik buah gambar ustaz. Okey, kalau itu yang awak fikir, tapi itu macam daripada bubuh gambar monyet, lebih buah gambar singa, boleh juga kan. Tapi itu bukan penyelesaian agama, bukan penyelesaian agama. Dengan entah ada gantung gambar Tok Syekh dalam poket, entah bubuh gambar ustaz di baju, bukan bererti semayang bertambah khusyuk. Bahkan patutnya entah drop gambar entah tu, entah bubuh apa, entah mayang dalam keadaan orang tengok pun khusyuk. Ada satu kes di Perlis, tu imam muda-muda bubuh gambar, belakang dia tulis apa, follow me, dia tu imam pergi jadi imam, jadi jabatan agama tegak, tak payah tulis pun tak apa, memang orang ikut hang dah, hang imam follow me, ikut aku, dia bubuh baju dia follow me.
Pakailah, bukanlah salah pakai baju t-shirt jadi imam pun, tapi orang pun tengok, oh follow me ya. Untuk imam dalam Islam ni tak payah tulis follow me, memang orang ikut. Jadi saya bukan salah, fenomena ni okay, better than orang pergi kepada semua ni rock ni semua, it's good actually. Tapi kalau kita bercakap soal substance, soal perkara yang ada asas, asas bukan yang tu. Agama tak boleh dengan tapi menyanyi boleh, syok menyanyi tak ada masalah, tapi itu bukan pengajian. Jadi bila orang jadikan sambil menyanyi sambil dia nak bagi ilmu, dan ilmu dia tidak ada asas, orang jadi keliru lah. Hak awam ni dia tak ada bagi asas, akhirnya orang keliru. Allah Allah. Ada soalan? Kalau tak ada, tak apa. Saya nak sebut satu perkara awal. Kita ada apa nama, saudari kita Asma binti Fajar. Dia akan kenuri kahwin yang rumah belakang. Dia kerja di IQ, yang duk hantar SMS kat tuan-tuan, dia kerja di IQ. So oleh kerana kita akan buat kenuri itu di Dewan ni, dan dia pun orang IQ, dan pasangan dia pun sahabat yang duduk mengaji kuliah juga. Saya menjemputlah kepada tuan-tuan siapa yang ingin memberikan sumbangan. Sumbangan ni bukan dia minta saya abang di sini lah untuk IQ, bukan siapa nak bagi beras, nak bagi rempah, nak bagi apa. Kalau nak bagi lembu bukan banyak kan, banyak puluh ekor lembu tak habis tapi siapa nak bagi pun tak apa, bagi apa pun tak apa. Lepas ni kita akan uruskan, kemudian minggu depan kita akan sebut balik. Tapi saya beritahu di sinilah, maksudnya kita akan jadikan kenuri itu, kita kenuri bersama di samping dia kenuri lah di IQ ni pada tarikh yang insyaAllah kita akan sebut terdekat dalam bulan Februari, dalam bulan April insyaAllah. Jadi kita nak perlu tenaga sikit, dan kita nak perlukan siapa yang nak bagi beras segantang 2 gantang. Kalau 20 orang dah berapa banyak lah. Siapa nak bagi sayur, nak bagi ayam 10 ekor ke apa. So kita semua akan dapat jadikan IQ pun juga dapat tautkan ukhuwah, dan dia juga dapat melangsungkan walimah insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,